kepada agensi director, kepada SCP, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Baik, hari ini saya dijemput oleh Ikhtisar Johor untuk saya bercerita sikitlah tentang kita punya produk baru, iaitu Ikhlas Dariku FlexiPay dengan 3 hari baru yang rasanya mungkin ada di antara anda semua yang dah tahu dan mungkin ada yang dah close pun plan baru ni lah dengan idea baru. Okey. Cuma hari ini saya akan ringkaskan sebab nak bagi tuan-tuan puan-puan lebih jelas faham tentang produk baru ni lah dengan idea baru. Okey. Baik. Saya nak share screen je . Okey, tak slide saya. Nampak tak Yun? Nampak. Jap, kita tengah sharing. Dia logging. Okey, nampak. Okey. Baik. Untuk first ni, saya nak bercerita tentang Ikhlas Dariku. Okey. Sebelum ni rasanya semua dah tahu apa tu Ikhlas Dariku. Okey, Ikhlas Dariku ni memang satu orang kata plan yang ada di Takaful Ikhlas lebih kepada hibah. Sebab tu dah ada basic dengan 2 rider baru je. Tapi yang baru ni dia ada extra sikit. FlexiPay. Pilihan pembayaran fleksi. Maksudnya kalau peserta kita ambil plan Ikhlas Dariku ni, dia ada pilihan. Sama ada nak ambil Ikhlas Dariku yang ada sekarang ni yang biasa, ataupun dia nak buat pilihan dari segi cara bayaran. Sebab tu dia panggil FlexiPay. Sebab kita ada tempoh bayaran yang agak pendek tapi coverage dia yang sama. Dia punya maturity. Okey. Okey, dari segi basic untuk Dariku, rasanya semua dah tahu. Untuk Dariku, next class ni saya akan ulang balik manfaat yang ada dalam Dariku. Sebab Ikhlas Dariku FlexiPay ni bentuk dia semua sama. Bentuk dia, manfaat dia, dia punya rider dia punya tempoh matang dia punya orang minimum umur untuk kemasukan semua sama Ikhlas Dariku, tak ada beza pun. Okey. Cuma untuk Ikhlas Dariku FlexiPay dia hanya beza dari segi bayaran. Bayaran maksudnya dari segi manfaat kematian berganda sehingga 400% daripada amount perlindungan, itu sama dengan Dariku yang asal. Okey. Bayaran segera tanpa sebarang pertanyaan yang ni orang kata hairat kematian 10% daripada amount perlindungan, itu sama. Memang ada. Okey. Ganjaran tunai untuk 5 peristiwa kehidupan. Berkahwin, kelahiran, beli rumah, menunaikan fardu haji, melancong di luar negara, itu pun ada. Tak berubah pun. Okey. Cuma untuk FlexiPay yang barunya adalah pilihan bayaran mengikut keperluan kita punya prospek. Okey. Dia ada 3 pilihan bayaran, 3 pilihan tempoh bayaran. Okey. Sama ada nak ambil bayaran secara short term, pendek 5 tahun, ataupun 10 tahun, ataupun dia nak yang long term maksimum sehingga 20 tahun. So boleh pilih. Sama ada nak bayar langsam 5 tahun, atau 10 tahun, atau 20 tahun. Itu FlexiPay. Cara bayaran dia. Okey. Baik. Okey, kalau kita tengok next slide yang saya tunjuk ni, okey, ni antara contoh Ikhlas Dariku FlexiPay tu berfungsi. Okey, kita ambil contoh Contoh katakan si Azmi ni umur 30 tahun, tak merokok. Dia ambil Ikhlas Dariku FlexiPay, umur matang sehingga usia 70 tahun. Okey. Kalau Dariku yang biasa, yang asal, okey, kalau yang asal pada usia 30 tahun, tempoh matang sampai usia 70 tahun, contoh ya, maksudnya maksudnya kalau bayaran tu secara bulanan,
Daripada bulan pertama sampailah tahun umur dia ke-70 lah dia kena bayar. Setiap bulan. Tu kalau dari kun biasa. Okey. Tapi kalau FlexiPay, dia boleh pilih. Sama ada nak bayar one shot untuk 5 tahun, nak bayar 10 tahun atau 20 tahun. Itu tempoh bayaran. Tapi coverage dia sama sampai umur 70. Contoh, katakanlah dia nak ambil FlexiPay ni, cara bayaran dia selama 5 tahun. Maksudnya, si Azmi ni akan bayar cadangan untuk dari FlexiPay dia sehinggalah umur dia 35 tahun. Okey, 35 tahun. Tahun ke-36 tu dia dah enjoy. Dia dah enjoy bukan free, dia dah enjoy dia punya CJ Takaful ni sampailah 70. So dia dah tak fikir dah nak bayar monthly payment dia ke, nak bayar yearly payment ke, dah tu. Tu beza bayar cadangan secara short term, langsam dengan bayaran secara biasa. Macam polisi-polisi yang ada lah. Okey? Okey, baik. Okey, kenapa kita hasilkan FlexiPay ni? Okey. Yang pertamanya adalah sebenarnya dekat luar ni, kalau perasan dari segi prospek kita, masih ada prospek kita yang mempunyai middle income yang high end ke atas. So apa salahnya kita promosikan FlexiPay ni kepada golongan tersebut. Masa tu. Kalau macam B40, bolehlah ambil jadiku biasa, dia boleh bayar setiap bulan. Okey. Kalau M40 ke atas, M40, T20, okey. Yang ni sesuai. Sebab dia berkemampuan dan dia ada duit untuk bayar secara orang kata secara bayaran yang agak tinggi lah. Benefit yang sama, okey, cuma pendekkan je. Sebab yang utamanya kesedaran lah. Okay, kesedaran tentang pentingnya ada takaful, khususnya hibah. Nama pun dariku, hibah kan. Jadi dia dah siap-siap dah payment awal. Okey. Sebab pertamanya pertimbangan lah. Kita nak dia rasa dan kesedaran pertimbangan kepada diri dia tentang financial security dia. Kalau buat masa ni katakanlah dia ada duit. Okay, saya nak ambil satu plan bayar 5 tahun je. Sebab sekarang ni saya berkemampuan. Sebab akan datang mungkin tak tahu sama ada dia mampu bayar ke atau tak mampu bayar. Okay. Lagi satu penukaran. Penukaran ni maksudnya you all lah. Production. Okay, production you all lah. Maksudnya kita akan kira you all punya agent punya production tu langsam juga. Tu bagus ni. Kalau dibayar 5 tahun pun 40,000. Okey? Alright. Baik, ni lah hasil dah cakap. Yang pertama, anda punya ACE akan meningkat. Kita secara mendadak lah naik production. So, bila production naik, kerja kita ni memang sukalah nak kejar MDRT, okey, nak kejar KLN. So nak kejar KLN cepat, achieve cepat. Plan ni lah FlexiPay yang memudahkan anda semua. Okey? Alright. Mengapa pilihan pembayaran fleksi? Okey? Dia ada 4 perkara. Okey? Yang pertamanya ialah financial freedom. Okey? Flexibility dalam pilihan pembayaran sumbangan yang fleksibel memenuhi keperluan keuangan anda. Ini financial freedom maksudnya kalau sekarang ni dia mampu bayar dan dia mampu bayar untuk tempoh dan ke masa yang kita pilih, kata dia nak bayar 5 tahun, so itulah bayaran dia. Financial freedom sebab dia golongan yang orang kata yang berkemampuan. Okey? Okay. Ketenangan minda, dah tak payah fikir dah 30 tahun punya payment setiap bulan. Okey, dah tak payah nak fikirkan tentang kita punya monthly renewal dan sebagainya lah. Ia memudahkan kerja kita sebenarnya.
dan memudahkan kerja-kerja urusan kita punya prospek. Sebab bayar pendek, macam buat installment kereta 7 tahun, 9 tahun, macam itulah. Okey. Bayaran fleksi 3 pilihan sebarang bertempoh yang tadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Yang paling penting lah hadiah untukmu. Sebab dia dariku dan dia adalah plan memang untuk kita hibahkan kepada orang yang paling kita sayang lah. Khususnya keluarga kita. Okey? Baik. Sebelum tu kalau ada persoalan nanti boleh letak dekat chat ya. Baik. Ini ciri-ciri produk. Produk ni sama. Macam dariku tak berubah. Okey. Dari segi tempoh perlindungan boleh ambil antara 30 tahun ataupun untuk umur matang pada usia 70 tahun dan 80 tahun. Sama. Okay, kalau dia nak ambil pada usia 80 pun boleh, tak masalah. Okey. Pilihan tempoh sumbangan. Okay, kalau sumbangan fleksi ada 3 pilihan yang saya cakap tadi. Kalau dariku yang biasa ni, yang asal, ikut tempoh plan asas lah. Kalau umur dia sampai 70 tahun, 70, sampai umur 70 lah dia akan bayar. Okey. Umur kemasukan pun sama. Okey, tak ada ubah. Minimum pada usia 70 tahun, maksimum 60 tahun. Okey. Jumlah papasan. Untuk dariku, dia tak macam iklan bersama. Iklan bersama minimum coverage dia 10,000. Tapi untuk dariku, sama ada dariku yang asal ataupun FlexiPay, minimum 100,000. Tu kita dah tukar. Sebelum ni 50. Sekarang ni 100,000 minimum. So siapa-siapa yang buat quotation dalam iSmart, dia akan auto. Auto siap-siap 100,000. Okey, tak boleh kurang. Okey. Maksimum tak kisahlah. Nak setengah juta, nak 1 juta, nak 2 juta terpulang. Tak ada limit. Tapi subject tu underwriting approval lah. Okey. Baik. Okey, selepas tu bila ada jumlah papasan, secara matang lah. Okey, sama macam plan-plan biasa. Maksudnya kalau dia ambil polisi ni sampai usia 70 tahun, apa yang dia dapat? Baki dalam tabung PIF dia lah. Nilai dana plus dengan dividen, bonus dan sebagainya. Okey? Baik. Ada soalan. Untuk pembelian rumah, tak kisah ke berapa rumah kita beli, tetap akan dapat nilai tunai. Okey, yang ganjaran tunai ni, 5 perkara ganjaran tunai ni, okey, saya ringkaskan. Kalau next class nanti saya akan detailkan. Okay. Untuk pembelian rumah, ini di bawah hadiah ganjaran tunai. Hadiah maksudnya kalau 5 benda peristiwa kehidupan kita bagi hadiah. Okey. Ingat untuk rumah hanya rumah pertama sahaja. Rumah kedua tak boleh. Rumah ketiga tak boleh. Okey, katakanlah sekarang ni contohlah si Zahir katakan dia tak ada rumah sekarang. Bulan depan dia beli, katakanlah tahun depan dia beli rumah baru, dia boleh claim tuntutan hadiah ni lah. Okey. Itu satu contoh. Contoh kedua, katakanlah dia dah ada rumah. Katakanlah dia dah beli rumah pun, dah beli rumah pun. Okey. Lepas tu, katakanlah rumah yang dia dah beli tu dah 3 tahun. 3 tahun, katakanlah 3 tahun lepas, 2019. Okey, 2019. Lepas tu katakanlah tahun 2021 ni dia beli rumah kedua. Beli rumah kedua. Kebetulan dia ambil pula ikhlas dariku. Okey, dia ambil ikhlas dariku. Okey. So, dia boleh claim hadiah 5 peristiwa hidup ni untuk rumah kedua. Faham ya? Untuk rumah kedua. Rumah pertama tak boleh. Okey, tapi untuk rumah kedua ni dia boleh. Sebab kita consider rumah baru. Okay. Faham ya, Zahir? Hopefully semua jelas ya? Okey. Baik, sambung balik. Okey, ni tadi saya cerita ciri-ciri produk. Okey. Okey, ni ini jumlah sumbangan. Maksudnya bayaran dia. Baik, sebelum tu untuk FlexiPay, cara bayaran dia sama, boleh cara bayar sama ada dalam bentuk bulanan, suku tahunan, setengah tahun ataupun secara tahunan, yearly.
Okey. Cuma dia tak boleh bayar one shot. Contoh, kalau dia ambil dariku FlexiPay ni 5 tahun. Tapi dia nak bayar langsam tu 5 tahun. Tak boleh. Okey. Kita hanya benarkan dia buat bayaran secara tahunan. Setiap tahun dia kena bayar. Okey, kalau 5 tahun, 5 kalilah dia bayar. Tu, kita tak boleh dulu sebelum ni boleh. Tapi sebab kita bawa akta IFSA dah tak benarkan mana-mana operator takaful ataupun insurans untuk bayar langsam. Sebab ada isu. Kita takut peserta ni ambil takaful, dia salah guna. Money laundering ke ataupun amla ke, tu kita tak nak. Okey, sebab tu sekarang ni kalau peserta nak ambil FlexiPay, kena bayar secara tahunan. Mengikut jumlah tahunan yang diambil lah. Okay, kalau 5 tahun, 5 kali dah dibayar. Contoh. Okey. Okey, itu satu. Yang keduanya, perbezaan sumbangan. Okey, kenapa? Contoh umur 25, umur 35, umur 45. Kita ambil 3 contoh. Okey. Katakanlah ini contoh caruman yang dibayar. Kalau lagi pendek tahun bayaran dia, kita bagi dia diskaun. Okey, contoh macam nama si Azmi tadi tu. Okey, katakanlah umur 25. Okey. Kalau tempoh matang dia pada usia 70 tahun. Okey. Okey, pada usia 70 tahun. Okey, pada usia 70 tahun, si Azmi ni kena bayar jumlah carumannya maksimum yang kita kirakan RM75,600 sepanjang tempoh sijil. Kalau ambil dariku yang biasa tu lah. Tu. Okey. Tapi kalau dia bayar 5 tahun, okey, 5 tahun, jumlah caruman untuk 5 tahun tu yang si Azmi tadi kena bayar hanya RM47,400. Nampak tak beza? Daripada RM75,000 tadi yang dia kena bayar total, okay, dia cuma bayar, kalau dia ambil 5 tahun, dia cuma perlu bayar RM47,400. Kita bagi dia beza 37% bayaran dia. Itulah diskaun dia. Okay. Kalau tempoh bayaran dia 10 tahun, okay, dia cuma bayar RM48,000 je. Lagi pendek, kata lagi murah lah. Kita bagi diskaun. Tapi tempoh matang sama sampai 70. Coverage sama. Kalau dia ambil RM300,000, RM300,000 lah coverage dia sampai 70. Tapi kalau dia bayar pendek, kita bagi diskaun. Sebab apa? Sebab caruman yang dibayar untuk 5 tahun tu cover sampai umur 70. Tapi sebab kita dah letakkan amount contribution tu dalam tabung piar. Okay, so tabung piar ni lah yang akan sustainkan si J takaful ni sampai 70. Okay? Okay, tu beza dia lah. Okay. Ingat caruman juga berbeza mengikut umur, pekerjaan, dan juga cara hidup lah. Lifestyle dia lah. Okay, tu biasa. Baik. Okay, tak ada soalan. Okay. Untuk FlexiPay, okay, sesuai untuk golongan macam mana FlexiPay ni. Okay. Dariku, ikhlas dariku, lebih untuk golongan macam B40, mass influence. Okay, yang income dia sebulan bawah RM4,851. Ni B40. Okay, B40 income dia sekarang kalau ikut Kementerian Kewangan yang terkini, okay, golongan B40 income bulanan dia RM4,851 sebulan. Itu income isi rumah. So kalau income klien kita macam ni, sesuai ambil dariku yang biasa. Okey? Baik. Tapi untuk FlexiPay dia M40 ke atas. Maksudnya golongan-golongan high end. Macam dia professional level, macam dia business owner. Tu sesuai lah.
Okey, mungkin dia CEO ke ataupun dia director ke, macam BOD kita tu, tu sesuai. Sebab dia golongan yang mampu bayar, yang kita study lah, yang dia mampu bayar dan golongan yang dia boleh sustain untuk bayar dalam masa tempoh yang pendek lah ataupun sehingga 20 tahun. Tu segmen kita. Jadi kepada tuan-tuan perempuan yang ada ketika ini, okey, kalau perempuan jenis prospek yang orang kata jumpa prospek yang golongan macam yang saya cakapkan tadi, bolehlah buka, buat quotation, close yang ni. Tunjuk 5 tahun punya bayaran. Okey? Alright. Baik, ni okey, ini manfaat asas plus rider. Okey. Ini adalah contoh ilustrasi yang dah kita buat contoh. Kalau dia ambil basic cover dia 350,000, lepas tu dia letakkan rider CI waiver, dia letak TPD waiver. Okey, berapa yang dia kena bayar pada usia ketika ini 30 tahun. Ni lah. Ni. Contoh 5 tahun. Okey. Sumbangan bulanannya sebulan RM900. Okay, 5 tahun. Okay. Kalau tahunan, kali 12, RM10,800. Itu bayaran tahunan ni lah, setahun. So kalau 5 tahun, RM54,000. Okey. Okay. Kalau bayaran dia 10 tahun. Okey. 10 tahun, bulanan ni murah sikit lah. RM460. Setahun RM5,520. So, jumlah keseluruhan yang dia bayar untuk tempoh 10 tahun RM55,200. So, dia ada beza RM1,200 daripada yang kalau dia ambil yang 5 tahun lah. Okey? Alright. Kalau dia ambil bayaran untuk 20 tahun. Okey, untuk 20 tahun. Bulanan dia RM260. Okey. So jadi tahunan dia akan jadi RM3,120. Okey, 3120 dan jumlah keseluruhan untuk 20 tahun punya payment RM62,400. Kan banyak beza dia? Perasan tak? Paling prospek kita ataupun kita punya klien, okey, lagi untung dari segi bayaran kalau payment dia pendek, short term. Tu beza dia. Okey. Okey, itu FlexiPay lah. Kalau dari ku biasa ni, murah, RM190. Okey. RM190. Bulanannya sebulan RM190. So untuk tahunan 2280, memang murah, rendah. Tapi kalau dia bayar sampai usia 70 tahun, okey, umur matang 70 tahun, jumlah keseluruhan yang dia kena bayar RM91,200. Lagi banyak yang dia kena bayar lah. Okey, itu beza dia. So kalau tak percaya, buat quotation, tengok dia punya difference ni lah. Okey, baik. Okey. Baik, tu FlexiPay. Ada apa-apa soalan tak? Untuk FlexiPay ni, ingat kalau untuk plan dariku akan datang nanti saya ceritakan detail. Cuma hari ni saya nak cerita tentang beza dariku dengan FlexiPay lah. Okey. So ada apa soalan tak untuk dariku? FlexiPay ni kalau tak ada, saya nak move on dengan kita punya rider baru. Ada 3. Okey. Alright. Okay, move on terus rider baru. Okey. Pak Sheila dia tak nampak Pak Sheila. Kak Sheila pun nak buat sale juga. Kak Sheila terus susah. Baik, untuk rider baru, okey, tadi kita dah cerita plan baru. Okey, FlexiPay. Baik, now kita ada 3 rider. Satu accident
accidental death benefit, ADB rider. Kita ada cancer rider. Okay, cancer rider. Kita ada ikhlas rider. Okay, 3 benda baru lah. Okay, now kita tengok dulu. Apa tu ADB? Ikhlas accidental benefit. Baik. Untuk lebih lanjut tentang ADB ni, okay, ni antara contoh-contoh statistik ataupun bolehlah pakai untuk tools tuan-tuan perempuan, you all punya marketing tools kalau kita nak promotekan plan ADB ni lah. Okay. Okay. Ini adalah statistik kematian akibat kemalangan di seluruh dunia pada 2016. Okay. Yang warna merah tu meninggal dunia akibat kemalangan. Yang warna purple tu HIV dan AIDS. Yang warna jingga tu meninggal dunia akibat jangkitan pernafasan. Okay. Kalau kita tengok yang merah tu, okay, kebanyakan rakyat di seluruh dunia meninggal dunia akibat kemalangan, accident. Okay. Sebab kemalangan akibat kematian akibat kemalangan ni dia adalah benda yang tak dijangka. Okay. Tengok. Pada 2016 dia meningkat daripada sakit. Okay. Dan kita tengok pula pada usia umur. Okay. Antara statistik yang dah Kementerian WHO keluarkan, okay, pada usia umur antara 15 hingga 29%, 15 hingga pada usia umur 15 hingga 29 tahun, golongan macam paling ramai meninggal dunia akibat kemalangan, accident. Sebab apa? Sebab pada usia ni dia dah ada lesen, dia dah macam dia punya feel nak bawa kereta tu macam bawa kereta lumba. Macam itulah. Sebab tu statistik kemalangan pada usia tersebut agak tinggi. Sebab tu Takaful Ikhlas pada tahun ni bulan 4 itu kita tulis baru dipanggil accident death benefit. Ni. Okey, accident death benefit. Baik. Dekat Malaysia, dekat Malaysia jumlah kematian akibat kemalangan, anggaran setahun antara 7,000 hingga 8,000 orang meninggal akibat kemalangan. Paling ramai. 23 orang setiap 100,000 penduduk meninggal dunia akibat kemalangan. Jadi benda-benda macam inilah kita kena bagi tahu pada orang ramai dekat luar, kita kena promotekan bahawa ADB ni penting sekarang. Sebab kita dengan coverage untuk kita apabila aku perkara-perkara yang tak dijangka akibat kemalangan, accident lah. Okey. Baik. So, untuk ikhlas bersama, okey. Baik. Untuk rider baru ni, ADB, hanya ada dalam ikhlas bersama saja. Plan lain tak ada ya. Plan lain ada CPAB dengan ADD je. Tapi untuk ikhlas bersama, kita letakkan ADB ni dekat dalam plan tersebut lah. So kita kahwinkan dia dengan ADD, Accident, Death and Disbursement Disability. Okay, ADD semua tahu kan, ni adalah manfaat untuk kematian akibat kemalangan ataupun TPD. Lumpuh kekal, boleh ambil klinik. Okay, ADD. Kita ada CPAB, Comprehensive Personal Accident. Yang ni kalau ada kemalangan, sakit-sakit, masuk hospital, patah riuk, nak claim boleh. Nak claim MC, ni lah CPAB. Okey. Lepas tu kita ada pula ADB yang baru. ADB Accidental Death Benefit. Apa tu ADB? Kejap lagi saya cerita. Yang ni paling best. Okey. Baik. Kenapa ADB rider? Okey, sebab dalam rider baru accident ni, dia ada manfaat berganda, 2 kali ganda manfaat sekiranya peserta atau orang yang dilindungi meninggal dunia ketika menaiki pengangkutan awam ataupun dia gunakan lift. Okey? So maksudnya katakanlah si A. Si A ni pergi kerja naik bas, katakanlah. Naik bas biasa. Okey? Tiba-tiba kemalangan, meninggal. Kita akan bayar dia 2 kali ganda.
daripada nilai yang ADB dia ambil lah. Okay, kalau ADB ni 100,000, kita akan bayar 200,000. Dia meninggal ketika naik lift. Dah sampai tingkat 20, tiba-tiba lift tu jatuh. Okay, jatuh, meninggal. Pun sama, kita akan bayar 2 kali ganda daripada manfaat rider tersebut lah. Okay. Dan juga yang ni cover untuk kematian akibat mangsa secara laku jenayah. Meninggal ke ragut ke, meninggal kena samun ke, tu pun kita akan bayar. Okey. Kalau dia meninggal pergi menyamun, tu tak boleh lah. Sebab itu dia cek penyakit sendiri. Okey. Alright. Baik. Selain daripada tu, itu manfaat 2 kali ganda. Yang ni 3 kali ganda. Kematian akibat kemalangan semasa melancong ke luar negara. Okay, melancong ke luar negara, kita akan bayar manfaat dia 3 kali ganda. Kalau manfaat dia 100,000, kita akan bayar dia 300,000. Okey? Baik. Ingat yang ni hanya pergi melancong saja, baru kita akan bayar tuntutan kematian aksiden dia. Okey? Dia naik flight daripada KL nak pergi, katakanlah nak pergi Europe. Okay, join KLM ke apa? Okey. Meninggal. Okey, meninggal pergi melancong, aksiden, baru kita bayar. Okey. Pergi haji, pergi umrah pun sama, consider melancong. Pun sama, kita akan bayar 3 kali ganda manfaat dia lah. Okey, tu manfaat 2 kali ganda dan 3 kali ganda. Baik, ni contoh. Okey, ni contoh untuk ikhlas bersama plus dengan ADB rider. Okey. Yang warna hijau tu coverage untuk plan asas 100,000. Ingat ikhlas bersama, katakan dia ambil contoh 100,000. Okey, dia ambil 100,000, dia meninggal tak kisah sakit ke kemalangannya, kita akan bayar dia 100,000. Okey, 100,000. Kalau meninggal akibat kemalangan, kita akan tambah lagi 100,000 jadi 200,000. Okey, kita akan bayar 100% plus 100% lagi. Okey. Akibat kemalangan untuk semua sebab lah. Okey. Lepas tu, kalau dia meninggal ketika menggunakan pengangkutan awam, lift atau mangsa salah jenayah, yang tu double. 200,000 plus dengan basic 100,000. So 300,000. Okey. Kalau dia meninggal dunia di luar negara, melancong, aksiden, kita akan bayar manfaat dia 3 kali ganda daripada plan asas lah. So kalau basic 100,000, campur lagi 300,000. So total untuk rider ni 400,000 kita bayar. Okey? Baik. Okey. Ada soalan, kalau klien dah bayar setahun tapi tahun berikutnya dia tak boleh bayar yearly. So, okey. Kalau dia kata contoh dia ambil bayaran tu 5 tahun, yang tadi FlexiPay 5 tahun, dia bayar yearly tahun. Okey, tahun berikutnya tak mampu. Boleh ubah. Boleh tukar cari bayaran, nak bayar bulan ke, nak bayar half yearly pun boleh, tak masalah. Tapi kalau plan tu payment 5 tahun, tetap 5 tahun. Tu je beza dia. Okey, clear Syarina? Alright. So saya sambung lagi untuk ADB. Okey, ini ciri-ciri produk untuk ADB. Okey, dia sama macam plan asas untuk ikhlas bersama. Okey. Tempoh perlindungan 5 tahun, maksimum untuk plan ADB ni sehingga ikut plan asas atau maksimum 65 tahun. Tempoh perlindungan 65 tahun. Okey. Umur kemasukan pada usia 30 hari, baby. Okey, anak kecil, kanak-kanak pun boleh ambil. Maksimum pada usia 60 tahun. Okey. Amount perlindungan minimum 10,000, maksimum tak lebih 5 kali daripada pampasan plan asas. Contoh,
iklan bersama 100,000. So untuk kalau dia nak ambil ADB ni maksimum 500,000. Boleh ambil 500,000. Maksimum. Sebab dia 5 kali daripada plan asas. Baik, umur matang untuk plan ni sampai usia 65 tahun. Umur pencen. Clear ni Baik. Ini untuk ciri-ciri produk bagi plan ADB. Okey, ni contoh. Okey, contoh. Ini kalau dia nak buat endorsement untuk existing certificate. Okey. Kita tengok contoh senario pertama. Okey, katakanlah dia dah ambil dah plan iklan bersama ni. Tahun lepas. Katakan tahun lepas, iklan bersama tahun lepas. Okey. Tahun ni dia nak ubah. Boleh tak? Boleh, tak masalah. Sebab iklan bersama dia boleh ubah tanpa menunggu anniversary dia. Date. Okey. Contoh kalau dia nak buat perubahan untuk polisi iklan bersama yang sedia ada, existing, contoh. Yang pertama katakanlah basic dia 10,000. Lepas tu dia ada letak CPAB 30,000. 30,000. Okey. Lepas tu dia nak buat perubahan, nak tambah rider. Dia nak tambah rider apa? Dia nak letak ADB ni 10,000. Dia nak letak ADD 10,000. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak masalah. Tapi dengan syarat total accidental cover dia tak lebih 5 kali daripada plan asas. Contoh, dia boleh ambil 3 rider tersebut. Okey. Katakanlah plan asas dia 10,000. Maksimum untuk rider dalam semua rider accident ni mesti 50,000 sebab 5 kali kan. So CPAB tadi 30,000. Dia boleh tambah ADB rider 10,000 dengan accident death disability 10,000. So total 50,000. Tu contoh nak buat perubahan sekarang untuk kes lama. Okey. Tu contoh senario pertama. Senario yang kedua, dia baru nak ambil. Ni kes baru. Katakanlah Puan Sheila nak close satu kes hari ni, iklan bersama. Cover 50,000. Okey. So dia letak ADD rider 50,000. Dia letak CPAB 100,000. So total untuk manfaat bagi rider kemalangan 2 rider tu dah 150,000. Okey. Katakanlah later on lagi 6 bulan ke tahun depan ke dia nak ubah pula, nak tambah pula ADB rider ni yang baru. Lagi 100,000. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Yang paling penting tak boleh 5 kali daripada basic dia lah. Okey, kalau basic 50,000, maksimum keseluruhan plan dalam manfaat kemalangan, okey, sama ada ADD, CPAB ataupun ADB mesti total 5 kali. Kalau 50,000, 250,000. Jadi ADB yang ada tadi tu ada balance 100,000, letaklah 100,000. Cukupkan 5 kali basic, boleh, tak ada masalah. So clear yang ni untuk 2 senario, satu kalau existing, satu yang baru. Okey. Untuk manfaat kematian akibat kemalangan semasa melancong ke luar negara. Ni kalau yang melancong luar negara, accident, meninggal. Okey. Macam mana kita nak pakai claim dia ni, nak guna ataupun nak claim kes ni semasa tiba di negara pelancongan sehingga orang yang dilindungi berlepas dari negara yang sama. So contohlah dia nak pergi, katakanlah tak ada COVID. Pergi melancong, katakanlah pergi London ke, pergi Tokyo ke, contoh kan. Okey. Manfaat ni akan terpakai semasa tiba di negara pelancongan sehingga orang yang dilindungi berlepas dari negara yang sama. Contoh, dari KL pergi London, dah sampai London baru cover untuk manfaat ADB kalau di accident. Okey? Faham ni clear Maksudnya kalau daripada KL dia naik flight terhempas, meninggal, dia tak dapat manfaat 3 kali. Dia akan dapat manfaat 2 kali je.
Okey. Clear ni Okey. Selain tu, manfaat akan dibayar jika orang yang dilindungi melancong ke luar negara kurang dari 90 hari. Maksudnya kalau dia nak claim manfaat ni ADB tadi, dia boleh pergi overseas melancong tapi tak lebih 90 hari. Tu. Dalam masa 90 hari tu dia kena balik semula kat Malaysia. Clear ni Okey. Dia katakanlah 4 hari lah atas urusan kerja, bukan melancong. Yang tu kalau meninggal dekat sana, kita akan bayar dia ikut amount melancong 3 kali tu. Tak. Clear ni? Okey? Baik. So, dua benda lah. Kena ingat. Kalau nak jumpa prospek, kena cerita yang ni lah. Okey? Mesti berada di negara yang sama tersebut. Okey? Mesti sampai dulu, baru cover. Dan yang kedua, dalam masa 90 hari dia melancong. Lebih tak boleh. Okey? Clear ni Baik. Plan dariku dan iklan bersama tanpa mereka akan ada kenaikan kontribusi tak? Okey. Untuk dariku dan juga iklan bersama, dia ada plan tradisional. Dia tak macam yang lama dulu Sekolink, dia naik harga. Sebab tu sekarang ni ada medical refreshing. Tapi untuk bersama dariku, setakat hari ni ataupun buat masa ni, dia tak naik harga lagi. So dia akan maintain harga yang sama sampai tempoh matang yang dia akan bayar lah. Kalau sekarang dia bayar 200, sampai katakan payment dia umur sampai 70. Sampai 70 lah dia akan bayar 180. 1,5 ke, contohlah macam tu. Okay. Depends juga. Kalau katakanlah mungkin lagi 20 tahun ke, mana kita tahu, ada repricing ke, kita tak tahu. So mungkin ada naik harga. Dan mungkin juga plan ni akan kekal harga yang sama yang diambil. Sebab setakat ni plan tradisional kita tak pernah naik harga. Daripada tahun pertama, tahun 2002, Takaful Ikhlas berada, sampai sekarang contoh Ikhlas Saving Prime, Ikhlas Saving Takaful, sampai sekarang peserta kita yang dulu ambil, sampai sekarang bayar harga yang sama. Dulu dia bayar 80, RM80 masih bayar sama. Tu plan tradisional. Buat masa ni tiada kenaikan harga, tapi saya kalau boleh, kalau cakap prospek jangan cakap tak naik harga. Buat masa ni tak naik harga. Akan datang mungkin. Kita tak tahu. Okey? Alright. Okey, kalau dia sambung belajar tak kira. Okey? Okey, sambung belajar. Contoh, kalau dia sambung belajar dekat luar negara, okey, katakanlah dia meninggal naik bas ekspres kat sana. Kita akan bayar manfaat kematian kemalangan dia hanya untuk yang double saja. Manfaat berganda yang 2 kali saja. Kalau melancong tak kira. Dia tak akan dapat yang 3 kali ganda tersebut lah. Sebab dia visa belajar, bukan visa melancong. Okey? Alright. Sebab belajar ni lama. Katakanlah 6 tahun lah duduk kat situ. Okey? Alright. Baik, ni comparison antara ADD, antara CPAB dengan rider baru ni lah, accident death. Okey. Ni kita buat contoh. Contoh, katakanlah contoh untuk umur kemasukan dan tempoh perlindungan. Okey. Kalau dalam iklan bersama, dia boleh ambil 3 sekali kalau dia nak. Dia cover ADD, nak ambil ADD, boleh ambil, tak masalah. Nak ambil CPAB, boleh. Boleh ambil CPAB. Nak ambil ADB pun boleh. 3-3 dia cover semua. Okey? Boleh, tak ada masalah. Okey?
Tapi setiap data tu manfaat dia tak sama, berbeza lah. Okey. Okay, ini contoh Kalau accident death, kita akan bayar sekiranya peserta tu meninggal dunia, hilang upaya ataupun hilang upaya sebahagian PPD, partial permanent, akibat kemalangan, yang tu baru kita bayar. Maksudnya untuk ADD, kalau dia tak meninggal tapi dia TPD, kita akan bayarlah amount claim dia sebab TPD. Okay, itu ADD ya. Kalau CPAB, CPAB ni dia berbeza dengan ADD. ADD ni dia basic lah, meninggal TPD partial. Tapi untuk CPAB, dia komprehensif. Maksudnya kalau dia accident, kita cover dia kemalangan, kita cover dia TPD, hilang upaya menyeluruh, kita cover dia PPD, partial permanent, kita cover TDD, temporary disability. TTD, PTD ni dia cover MC ya. Dia cover MC berapa lama dia cuti lah. Per dengan seminggu. Bahagi dengan berapa week lah, 7 hari. Okay. MS yang ni medical reimbursement. Dia masuk hospital, accident, katakanlah patah, masuk besi ke apa, yang tu kita akan bayarlah medical cost akibat kemalangan. Tapi dia kena pay and claim dulu. Bayar kemudian. Okey? Pay and claim ya. Kalau ada medical card, bakal medical card. Alright. Okay. OMRB dalam CPAB ni depend. Contohlah dia tak admit. Pergi kerja naik motor, accident jatuh motor, katakan luka tangan ke lutut dia, berjahit, pergi klinik. Okay, pergi klinik jahit, katakanlah kos rawatan tu RM200. Yang RM200 tu boleh claim, tak ada masalah. Okey, tapi pay and claim lah. Resit bayaran RM200 tu nanti claim kat kita, RTI. Baru kita claim balik. Okey, clear ni CPAB. Dan ADB, ni yang tadilah saya cerita. Kamu mati je. Ni. Yang ni manfaat dia berganda sikit. Cover dia lagi besar. Okey, so dia boleh count 3-3. Dia nak ambil 3-3 plan ni pun tak masalah. Dulu tak boleh. Dulu dalam iklan bersama, kalau dia dah ambil ADD, dia tak boleh ambil CPAB. Dulu. Yang sekarang ni boleh. Dulu tak boleh kahwin, sekarang boleh kahwin. Macam itulah cerita dia. Alright? Okay. Umur kemasukan, untuk semua plan-plan ni tak ada beza. Sama je. Okay. Umur uhat minimum pada usia 30 hari, maksimum hingga 60. Peserta mestilah pada usia 17 tahun ke atas. Okey, tak ada had, mesti ikut maksimum basic plan lah. Okey. Tempoh perlindungan pun sama, tak ada beza. Okey, minimum 5 tahun, sama seperti plan asas maksimum ataupun tak lebih pada usia 65 tahun. Ni untuk accident. Okey. Okay, ni untuk dari segi manfaat rider lah. Okay, tak ada. Baik. Amount perlindungan. Okay, amount perlindungan ADD minimum 10,000, maksimum 5 kali pada jumlah perlindungan asas. CPAB berbeza ikut plan. Okay, CPAB ni dia ada 5 plan. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Dia macam medical card sikit manfaat dia. Okay, nanti akan datang next class. Nanti saya tunjuklah untuk plan. Okay, ADB pun sama. Tak lebih 5 kali daripada jumlah asas. Dia punya basic lah. Okay, alright. Tempoh menunggu. Okay. Untuk ADD dengan komprehensi PA, dia ada tempoh menunggu untuk hilang upaya. Kalau dia meninggal, accident terus meninggal, tak masalah. Terus claim je. Meninggal, bayar teruslah claim dia. Tapi kalau dia accident, tak meninggal, tak mati, tapi dia TPD. Lumpuh. Dia paralyzed. Dia punya claim dalam masa 6 bulan daripada dia kemalangan tu, baru kita bayar. Okay, sebab apa 6 bulan? Sebab kita, selalunya claim department akan tengok medical punya report status
selepas 6 bulan tu sama ada dia boleh sembuh ataupun dia akan kekal TPD. Baru kita bayarlah. Okey? Tu untuk ADD dengan SPAB. Hanya tempoh menunggu 6 bulan hanya cover untuk hilang upaya. Kalau ADB tak adalah. Sebab ADB dia cover kematian saja. So dia boleh terus claim. Dia tak ada tempoh menunggu. Okey? Alright. Okey, soalan untuk rider baru. Ada apa yang tanya ke? Kalau tak ada, saya nak proceed dengan rider kedua pula. Kita ada 2 rider lagi ni. Tak habiskan. Baik, untuk rider kedua, tadi saya dah cerita pasal kemalangan. Okey. So maksudnya kalau dia ambil rider ADB dalam plan iklan bersama, so hanya akan bayar accident je. Itu konklusi dia lah. Okey. Baik. Ikhlas rider. Apa tu ikhlas rider? Okey, ikhlas rider ni dia ada rider baru. Rider baru pada tahun ni, okey. Dan dia tak ada coverage apa-apa pun. Dia tak ada apa-apa coverage, tak ada apa-apa manfaat pun. Nama pun ikhlas rider, ikhlas. So maksudnya ini adalah sumbangan ikhlas. Lebih kepada amal jariah. Okay, lebih kepada amal jariah dan amount untuk rider tersebut dia adalah kita akan wakafkan dia. Ni yang terbaru. One Indonesia je ada rider ni. Okey. Baik. Untuk ikhlas rider ni dia tak ada apa-apa, lebih kepada sedekah, sedekah dan juga wakaf, di mana kita nak peserta kita, okey, bukan saja ambil pelan takaful untuk diri kita dengan orang yang kita sayang macam hibah, okey, tapi sekurang-kurangnya sumbangan yang dibayar setiap bulan tu ada benda yang ataupun sesuatu untuk diri dia ataupun untuk diri kita bila kita dah tiada. Sebab tu nama dia ikhlas rider. Lebih kepada amal jariah. Okay, minimum RM10 dan kita akan letak dia dalam amount top up. Amount top up cuma beza dia, sumbangan untuk nilai ikhlas rider ni kita akan letakkan dia dalam satu dana khas, dalam satu yayasan. Okay? Dekat Takaful Ikhlas ada satu yayasan, nama dia Ikhlas Barakah House. Okay. Ikhlas Barakah House ni adalah satu yayasan di mana dia lebih kepada charity lah, lebih kepada kebajikan. Okay. Di mana Ikhlas Barakah House ni dana yang kita sumbang dalam Ikhlas Barakah House ni kita akan guna untuk pendidikan, untuk kesihatan, pemekasan ekonomi, komuniti dalam sekitar. Contoh hari tu baru ni masa bulan puasa. Kita buat sumbangan untuk fakir-fakir miskin dan asnaf. Okey. Kita buat satu majlis berbuka puasa. Kita akan gunakan dana ni lah. Okey, kita bantu-bantu orang susah. Kita akan gunakan dana ni. Ada. So, kita buat satu rider ni bukan untuk kita saja tapi untuk peserta kita lah. Untuk klien kita, untuk prospek kita. Kerana apa? Kerana ni lah. Dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain. Itu tujuan dia lah. Okay, so dia tak ada apa sumbangan kepada sedekah, amal jariah. Okay. Beza ikhlas rider dengan ikhlas wakaf. Okay. Ikhlas wakaf ni dia ada dalam general punya insurans, takaful, sorry. Okay. Ikhlas rider dalam takaful ikhlas family. Ikhlas wakaf dekat takaful ikhlas general. Okay. Dua-dua ada dua benda yang baik. Okey. Yang bagus. Okey. Pahala yang berpanjangan untuk kita. Nama pun sedekah. Okey. So pahala itulah akan datang kat kita. Baik. Cuma fungsi dia tak sama. Okey. Kalau macam ikhlas rider ni dia lebih kepada amal jariah semasa hidup. Okey. Kalau ikhlas wakaf setelah musibah berlaku. Wakaf bersyarat. Maksudnya kita wakafkan serta amount. Contoh wakaf tanah ke, wakaf bangunan ke, wakaf barang ke, ataupun kita wakaf duit.
Mungkin duit tu kita guna untuk buat benda-benda untuk benda-benda kebajikan contoh. Okey. Tapi bersyaratlah. Contoh saya nak buat wakaf tapi kalau saya dah meninggal, tolong gunakan duit saya ni untuk buat masjid contoh. Untuk pembangunan surau katakanlah contoh, tu wakaf syarat. Okey. Selain itu, ikhlas saya juga dia memberi ketenangan hati. Inilah nama pun ikhlas saya. Ikhlas saya. Okey. Untuk wakaf, beza dia mendapat kebajikan yang berkekalan walaupun pewakaf telah meninggal dunia. So maksud kalau kita wakafkan wang tunai atau barang, selagi orang yang menggunakan barang wakaf tu, pahala tu akan sentiasa adalah. Sama ada kita bila kita dah meninggal dunia tu, pahala tu berjalan je. Selagi mereka yang gunakan asal daripada sumbangan kita lah, tu wakaf. Okey. Baik, lagi satu, menjauhkan diri dari sifat kedekut. Inilah sedekah. Okey, lagi banyak kita bersedekah, semua orang tahu kan, lagi banyak kita memberi sumbangan, rezeki tu banyaklah kat kita. Itu janji kita dengan Allah lah. Okey, alright. Kalau untuk ikhlas wakaf, berkongsi manfaat di kalangan umat Islam dalam menyemarakkan syiar Islam. Dia lebih kepada pembangunan ekonomi. Kita nak develop ekonomi Islam kita. Tu contoh. Tu masuk wakaf lah. Okey, alright. Ciri-ciri produk tak ada beza, sama macam kelas asas, minimum 30 hari bagi mengunjungi peserta, maksimum 1 tahun. Tak ada tempoh maksimum untuk plan asas dan tak ada limit. Okey. Minimum 10% dan ada komisen. Ada komisen. Sebab apa kita walaupun sedekah sama jariah, tapi sebab tuan-tuan puan-puan ni bagi kesedaran pada para peserta kita, jadi kita bagilah upah komisen 3.75%. Komisen daripada nilai sedekah ni lah. Okey? Alright. Baik, itu ikhlas rider. Okay, now last, cancer rider. Okay. Dalam ikhlas bersama, kita ada rider CI rider, okay, yang cover 36 penyakit kritikal. Tapi boleh claim kalau ada stage 3 ke atas lah, ataupun stage 4, end stage. Kita ada CCI, Comprehensive Critical Illness Benefit, di mana CCIB tu manfaat untuk kita awal. Maksudnya once diagnose CI, kita akan bayar claim dia. Early stage dah dapat claim. Itu CCIB. Okay, dalam CCIB ni pula ada 3 manfaat pula. Okay, manfaat untuk CI 36, manfaat untuk kanser. Kanser, khas untuk kanser. Dan juga manfaat untuk buah pinggang. Rawatan buah pinggang, rawatan kanser. Tu 3 benda tu lah. Dan kita akan bayar pada diagnose peringkat awal. Doktor kata kena CI je, kita bayar. Okay, alright. Now, kenapa pentingnya penyakit kritikal dan kenapa kita letak wujudkan cancer rider? Yang pertamanya ialah kos. Okay, kos untuk penyakit kritikal ni sekarang memang dah tinggi. Sebab orang sakit pergi hospital perlukan kos. Accident meninggal lah. Okay, tapi sebab critical illness ni, bila kita sakit, bila kita kena penyakit kritikal, okay, sakit tu dia ambil masa panjang. Dan ia juga perlukan masa untuk dirawat. Tu penyakit kritikal. Sebab tu dia ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Okay? Okay. Dan juga kos rawatan lah untuk penyakit kritikal dan hilang upaya. Okay? Baik. Tapi daripada penyakit kritikal tersebut, 50% daripada pesakit kanser mengalami masalah kewangan. Ni. Okay. Kebanyakan rakyat Malaysia meninggal dunia ataupun yang kena penyakit kritikal tapi kanser. Ni.
paling ramai kat kita lah rakyat Malaysia. Okey. 1 daripada 4 rakyat Malaysia akan mengalami penyakit kritikal. Maksudnya kita semua ni berkemungkinan akan mengidap kanser. Sebab tu Takaful Ikhlas pada hari ni kita buat satu rider baru khas untuk kanser. Okey. Tak kisahlah. Okey, kanser apa pun, nama pun kanser kita akan bayarlah ke dia. Okey. Ni ada tools marketing tu lah. Okey. Sebab apa kanser tu plan tu penting. Yang pertamanya ni lah. Sebab kos rawatan. Kanser ni orang kata sakit yang agak mahal. Sakit bagi orang yang mahal lah. Sebab kos rawatan dia tinggi. Okay. Ubat saja dah lebih hampir kalau buat kemoterapi, doktor akan bagi ubat. Saya lupa nama waktu kadang-kadang sebiji atau 2 biji tu harga dia hampir 5 ke 10 ribu. Untuk sebiji ubat ya. Tu belum kos buat kemoterapi. Okay. Kemoterapi sekali buat kalau ikut harga kos rawatan sekarang antara 15 hingga 30 ribu. Tu kos buat kemo. Kalau tak terlalu teruk, dia akan buat kemo sekali lah. Tapi ikut progres. Kadang-kadang dia kena buat kemoterapi 2 kali. Itu harga rawatan yang perlu kita bayar untuk merawat penyakit kanser. Okay, clear ni Okay, ni makan betul. Okay, cancer rider. Okay. Kalau ikut slide ni, 11% peningkatan jumlah kes kanser yang diceritakan di Malaysia dari tahun 2012 sehingga 2016 yang menunjukkan peningkatan jumlah kanser di kalangan penduduk Malaysia. Okay. Ini sumber daripada National Cancer Register. Maksudnya daripada makna cancer National Cancer Research Department. Setiap tahun rakyat Malaysia yang mengidap kanser akan meningkat. Itu sebab tu pentingnya Takaful Ikhlas buat satu rider khas untuk kanser. Tadi ada khas untuk kanser. Okey. Dan yang paling terkesan untuk kanser adalah wanita. Setiap 100,000 wanita didiagnos menghidap penyakit kanser setiap tahun. Okey. So untuk tuan-tuan perempuan, pada saya cuba promote lah cancer rider ni lah. Okey. Lagi saya tunjuk okey. Tujuannya ni fokus melawan kanser, okey. Luangkan masa yang berkualiti dengan orang yang tersayang. Okey. Manfaat kanser yang komprehensif. Sebab apa? Sebab dia ada hospice care. Apa hospice care? Nanti saya ajar. Saya terangkan sekejap. Okey. Untuk untuk cancer rider, okey. Untuk cancer rider, manfaat akan dibayar pada peringkat awal. Once doktor diagnose kata ada kanser, kita akan bayar manfaat untuk rider ni. Okey, kalau rider ni diambil 100,000. Okey, kita akan bayar 30% daripada amount perlindungan tersebut. Maksudnya, kalau cover dia 100,000, kita akan bayar dia siap-siap 30%. Maksudnya 30,000 lah. Dia boleh pakai 30,000 tu untuk kelangsungan hidup dia dengan kos rawatan untuk kanser dia lah. Ni cancer rider. Okey. Manfaat ini hanya boleh dituntut sekali sepanjang tempoh sijil rider ni lah. Okey, ada 5 jenis kanser yang akan kita bayar pada peringkat awal. Yang pertama, karsinoma in situ. Karsinoma in situ ni dia kanser pada peringkat pertama. Okey, CIS. Yang kedua, leukemia. Leukemia limfocytic leukemia pada peringkat awal pun kita akan bayar 30%. Kanser prostat pun kita akan bayar. Kanser dan juga kanser pundi kencing pada peringkat awal. Kita akan bayar 30% amount perlindungan pada first dulu. Okey? Okey. Nah, kalau 100,000,
kita akan bayar 30%. Okey. Yang 70% lagi, jadi saya cerita. Okey. Baik, amount perlindungan di bawah rider ini akan dikembalikan kepada amount asal seperti yang digunakan dalam helaian maklumat sedia takaful atau sebarang endorsement yang dikeluarkan jika tiada tuntutan selanjutnya dilakukan di bawah manfaat kanser tahap akhir selepas 5 tahun dari kanser awal didiagnos. Okey. Maksudnya, katakanlah dia ambil rider kanser ni pada tahun 2021, tahun ni. Katakanlah bulan 1 Januari. Okey. Dia ambil dan ni ditakdirkan tahun depan. Katakanlah tahun 2022. Bulan Julai. Dia pergi hospital, check up rupanya ada kanser. Okay. Katakanlah kanser hati. Contoh, kanser hati ya. Contoh. Kita akan bayar 30%. Okay. Kita akan bayar 30% sebab dia dah diagnose kanser. Okay. Tapi sepanjang rawatan dia, sepanjang rawatan dia, katakan dalam masa 5 tahun daripada tarikh dia buat claim, katakanlah tahun 2022 tu dia buat claim, okey. 5 tahun daripada tarikh tersebut, okey, kita akan reset balik dia punya coverage. Daripada 100,000 tadi, kita dah bayar 30,000, kan ada balance 70,000. Okey. So, tahun ke-6 kita akan reset balik jadi 100,000. Kalau dalam masa 5 tahun tu dia dah tak ada apa-apa claim lagi. Okey? Alright? Ini maksudnya sepanjang 5 tahun tu katakanlah dia dah claim 30%, okey. Dalam masa 5 tahun tu dia buat rawatan, buat kemoterapi, buat radioterapi dan sebagainya, dah kena kanser tahap 3. Contoh tahap 3. Dalam masa 5 tahun tu kalau dia kena tahap 3, kita akan bayar full amount dia, balance tersebut. Lagi 70,000. So rider tu akan automatic terminate lah. Kita akan tamatkan rider tersebut. Okay. Kalau dalam masa 5 tahun tu, saya ulang balik, kalau dalam masa 5 tahun tu daripada manfaat awal tadi 30%, dia tak ada apa-apa claim, masih lagi pada peringkat awal, tahun ke-6 kita akan reset balik jadi 100,000 coverage dia. Okay, clear ni? Baik. Okay, ni contoh sejarah satu. Okay, contoh katakanlah satu peserta dia ambil ni, dia ambil manfaat cancer rider, amount dia 100,000. Okay. Tempoh selama 15 tahun. Okay. Contohlah tarikh kuat kuasa dia pada 1 Januari 2021. Okay. Katakanlah 1 hari bulan 6 2024. Okay, 2024 dia didiagnos kanser thyroid. Kanser thyroid. So kita akan bayar manfaat dia sebanyak 30,000. Okay, sebab 30%. Okay. Selepas tarikh tersebut, okay, dalam masa 5 tahun daripada tarikh tersebut, kalau dia masih lagi di tahap awal, okay, tahun ke-6, maksudnya 1 hari bulan 6 2029, kita akan reset balik dia punya manfaat. Jadi 100,000 semula. Okey? Jadi 100,000 semula untuk kanser yang lain. Untuk kanser yang lain. Contoh, tahun ke-6 kita reset balik jadi 100,000. Dia dah ada kanser thyroid. Okey, dah bayar dah 30,000. So balance 70,000 tu untuk sakit kanser thyroid. Untuk sekiranya stage yang terakhir. Kita akan bayar. Okey? Okey. Okay, tahun ke-6 kita reset balik 100,000. 7 hari bulan 4 2030. Okey, 2030. Dia kena kanser paru-paru pula tahap akhir. Okey, hari 2024 kena kanser thyroid. 2030 dia kena kanser paru-paru pula. Okey. Tahap akhir. Okay, tahap akhir. So maksudnya tahap akhir kita akan bayar langsam 100,000. Dekat dia lah untuk orang lindungi. Okay, kita akan bayar 100,000 kat dia. So bila dah habis 100,000, kita akan tamatkan terus untuk rider ni. Okay, tamatkan terus rider sebab dia dah claim 100,000. Clear ni ya?
Ni cancer rider. Dia punya manfaat lah. Okey. Sekejap saya tengok ada ni tak? Ada chat tak? Tak ada. Baik. Itu untuk senario yang pertama. Okey. So rasanya tuan-tuan faham ya. Untuk cancer rider ni pada peringkat awal, saya ulang balik, kita akan bayar 30% untuk penyakit tersebut. Sekiranya penyakit tersebut masih di peringkat yang sama, tahun ke-6 kita akan reset balik manfaat dia jadi yang asal 100,000. Okay. Selepas tu katakanlah tahun tersebut, tahun yang akan datang tu dia kena kanser lain, kita akan bayar balik amount yang sama, 100,000. Ataupun pada peringkat awal 30,000 jugalah kita akan bayar. Okay, clear ni Baik. Okey, tadi saya cerita pada peringkat awal. Okay, kalau peringkat akhir, okay. Tadi pada peringkat awal kita akan bayar 30% daripada nilai amount untuk rider cancer. Okay. Balance 70% lagi baki tersebut, okay, daripada amount perlindungan cancer rider selepas ditolak manfaat kanser tahap awal jika tuntutan dilakukan dalam tempoh 5 tahun daripada tarikh kanser tahap awal diagnos. Ini tadi saya ceritalah. So maksudnya dalam masa 5 tahun kalau dia didiagnos tahap akhir, kita akan bayar amount full lah. Tadi dah bayar 30%, kita bayar lagi 70% untuk 5 tahun. Okay. Dan kita juga akan bayar 100% jika orang yang didiagnos telah mengalami kanser selain daripada kanser tahap awal dan hidup untuk sekurang-kurangnya 30 hari dari tarikh didiagnos semasa rider ini masih berkuat kuasa. Okay, maksudnya katakanlah 100,000 tadi, kita akan bayar 100,000, okey. Kita akan bayar kanser ni 100,000 je 100% jika orang ni didiagnos telah mengalami kanser selain daripada kanser tahap awal. Maksudnya kita akan bayar 100% amount ni tadi. Katakanlah kanser hati, contoh kanser hati, kita dah bayar 30%. Okay. Lepas tu kita akan bayar lebihan dia 70% ataupun kita akan bayar 100% amount kanser ni sekiranya orang ini menghidap kanser pada tahap awal untuk kanser yang lain. Untuk kanser yang lain dan hidup sekurang-kurangnya 30 hari dari tarikh didiagnos. Faham tak? Ingat ini? Beza dia adalah, beza adalah kanser yang pertama kita dah bayar. Okey. Kalau kena kanser yang kedua, kanser yang berbeza kanser yang kedua kita akan bayar 100%. Dan dengan syarat orang itu mestilah hidup sekurang-kurangnya dalam masa 30 hari. Maksudnya hari yang ke-31 baru kita bayar full amount manfaat tersebut lah. Okey? Ni dua manfaat untuk cancer rider. Okey? Okey, seterusnya ni senario 2 lah. Ni. Okey, untuk senario kedua, benda yang sama. Katakan 1 hari bulan 6 2024 dia kena kanser tahruk tadi, kita dah bayar 30,000. Okey. 2 tahun selepas didiagnos kanser awal, okey, dia kena kanser tahap akhir paru-paru. Maksudnya dalam tempoh 5 tahun tersebutlah. Okey. So balance 70,000 tu kita akan bayar. Kita tak akan reset 100,000. Sebab apa kita tak reset 100,000? Sebab kanser yang kedua tu belum cukup 5 tahun daripada tarikh yang pertama didiagnos. Okey, clear ni Ingat kalau kanser yang pertama dia dah claim 30,000, dalam masa 5 tahun dia kena kanser yang kedua, kita hanya akan bayar baki daripada amount nilai tersebut. Okey? Faham ya? Alright.
Iaitu untuk manfaat kanser pada peringkat awal. Okay. Selain itu, rider kanser ni juga ada allowance rawatan. Kita bayar manfaat dia dan kita bayar juga allowance rawatan. Dia macam allowance hospital benefit. Macam itulah. Tapi ini allowance rawatan. Maksudnya dia pergi hospital buat rawatan kemoterapi, radioterapi, imunoterapi dan pembedahan berkaitan kanser. Kita akan bayar RM100 sehari, maksimum RM1,000 setahun dan RM10,000 sepanjang tempoh sijil. Contoh, kemoterapi selalunya dia day care. Pergi pagi, petang dah balik lah. Petang dah balik. So kita bayarlah RM100. Ni tak payah admit pun tak apa. Yang penting dia pergi hospital buat perawatan. Kalau hospital benefit, dia kena tidur dekat hospital. Yang ni tak perlu. Dia pergi hospital buat rawatan, kita akan bayar RM100 sehari. Tapi setahun RM1,000 lah. Kalau sebulan tu 10 kali dia pergi, kita akan bayar RM1,000. Habiskan RM1,000 setahun. Balance RM9,000 untuk tahun depan pula. Ni allowance rawatan untuk orang lindungi lah. Right. Ni allowance tunai rawatan. Ni first in the market. Pertama dekat dalam pasaran ni kita ada manfaat. Apa itu hospice care? Baik. Hospice care ni ialah kita bayaran untuk penjaga. Kita akan bayar dekat penjaga. Bukan bayar dekat orang lindungi. Bukan bayar dekat orang sakit. Kita akan bayar siapa? Kita akan bayar dekat penerima hibah dia. Kalau hibah dia isteri dia, kita akan bayar dekat isteri dia. Itu pertama dekat market. So jadi kita boleh promote dekat market luar. Ni special ni cancer rider. Orang yang tukang jaga dapat duit. Macam itulah bunyi dia. Baik. Hospice care ni kita akan bayar pada kita akan bayar pada penerima hibah sebanyak RM10,000. RM10,000. Tapi kita akan bayar 2 kali. RM5,000. Kita akan bayar RM5,000 bulan pertama. Bulan kedua. Bulan ketiga kita akan bayar lagi RM5,000. Total RM10,000. Sebab kita jaga. Sebab kita nak appreciate, kita nak menghargai orang yang menjaga kita ketika kita kena kanser. Sebab penyakit kanser ni, kalau tahap akhir, dia dah teruk. Dah tak mampu nak bergerak, dah tak mampu untuk meneruskan kehidupan dia sendiri. Berharapkan bantuan orang lain. Jadi kita bagilah ni. Baik. RM10,000 ni kita akan bayar pada penerima hibah. Kita akan bayar pada penerima hibah untuk secara bulanan. Dari tarikh di mana doktor menyatakan tiada rawatan kuratif lebih lanjut dari diperlukan atau orang yang dilindungi mempunyai kurang daripada 6 bulan untuk hidup. Contoh macam inilah. Dia sakit kena kanser dekat hospital. Hospital pun call lah waris, call lah isteri ke mak ayah dia call, so datang hospital, doktor nak jumpa. Contoh doktor nak jumpa. Dua benda je doktor akan cakap. Pertama, doktor kata kita dah buat yang terbaik. Kita dah buat segala prosedur rawatan yang dah diperlukan. Tapi keadaan pesakit ni kata dah tak boleh buat apa. Doktor kata bolehlah ambil dia bawa balik rumah. Bawa balik rumah. Nanti keluar saya bagi ubat. Bolehlah balik rumah. Biar dia bersama keluarga dia. Bila doktor cakap macam tu, bolehlah claim RM10,000 ni. Clear ni Ni baru kita claim RM10,000.
Kalau setakat dia dah kena kanser, dah discharge, doktor kata lagi 3 bulan datang balik hospital je buat kemoterapi, yang tu tak boleh claim lah. Dia boleh claim yang basic tadi lah. Yang 30% tadi tu boleh claim, tak masalah. Tapi yang ni tak boleh. Maksudnya dah tak ada rawatan alternatif lain dah untuk rawat sakit dia. So doktor suruh balik rumah. Okey, baru boleh kita bayar RM10,000 ni lah. Okey, atau doktor kata boleh buat balik. Doktor kata pesakit ni dah tak ada harapan nak sembuh. Kalau ikut pengiraan doktor kata jangka hayat dia mungkin maksimum pun 6 bulan. Dah meninggal. Macam tu lah kalau doktor tengok macam tu lah. Okay. Yang tu pun sama. Kita akan bayar pada waris dia RM10,000. Okay. RM10,000. Cuma kita bayar 2 kali lah. Okay. Untuk hospice care. Okay. Untuk hospice care. Pasal tak ni hospice care. Gambar orang salam tangan ni. Okay. Okay. Ni manfaat kanser contoh RM100,000 kalau dia ambil tempoh 20 tahun. Okay. Kita dah bayar rider kanser dia katalah RM100,000. Okay. Kita bagi dia allowance untuk buat kemoterapi 300 kali 3 kali 300. So masih tak ada rawatan, bawa balik rumah, kita akan bayar dekat pada hospice care. Bulan pertama RM5,000, bulan kedua RM5,000. Okey, ini contohlah. Clear ni ya? Okey, alright. Apa ni Rosnani, kalau ada kanser, tak kira kanser tahap apa, boleh ambil ke plan ni. Okey, ingat untuk rider kanser ataupun apa-apa rider lain pun, okey, apa jenis penyakit pun, okey, adalah kes baru nak ambil. Okey. Selalunya kalau dia dah ada sakit, tak kisahlah sakit apa pun, okey, kita boleh cuba submitkan kes dia, tapi subject to underwriting approval, sama ada kes tu boleh approve atau tak. Kalau katakan dia dah ada kanser, katakan tahap 3 ataupun tahap 1, selalunya underwriting 2 benda je, sama ada dia reject terus application ataupun bersyarat. Kita boleh accept, mungkin katakan dia kanser hati tahap 1, sama ada boleh accept ataupun bersyarat lah. Mungkin kena loading ataupun existing yang ada ni, kanser yang ada tak cover. Tapi kalau ikut plan yang ada, kalau dia tak ada plan tapi baru nak ambil, dah ada kanser, selalunya possibility untuk kanser approve tu tak mungkin berjaya lah. Sebab kanser ni dia antara dalam salah satu kategori penyakit kritikal. Selalunya bila dah ada penyakit kritikal ni susah sikit kita nak approvekan kira. Cuba macam ni. Okay? Alright. Baik. Okay, ni hospice care. Lagi ke? Sekejap. Okay, senario keempat. Contoh dia ada katakanlah tahun Januari 2021 dia ambil plan iklan bersama dengan rider kanser. Okey, 7 hari bulan 4 2023. Dia kena kanser tahap akhir, kanser payudara contoh. Okey. So bila tahap akhir kita bagi full amount RM100,000. Okey, full amount RM100,000. Okey. Dah claim dah ada kanser tapi manfaat still berjalan. Polisi iklan bersama dia masih berjalan. Kita cuba batalkan dia punya ada benefit tu tersebutlah. Okey. Okey. Katakanlah 30 hari 9 2025 dengan 31 hari 12 2025 dia buat rawatan. Dia buat kemoterapi dan juga pembedahan berkaitan kanser 2 kali. So kita akan bayar dia RM200, 100. Allowance dia. Okay, allowance.
Lepas tu dah buat rawatan, doktor kata dah tak ada rawatan, bawa balik rumah. Okay, bawa balik rumah, katakanlah selepas 30 hari daripada bawa balik rumah tu, okay, kita pun akan bayar pada orang lindungi 5,000. Hospice care, okay, kita akan bayar. Dah bayar 1 bulan 1, 2026, 25 hari bulan 1 tu meninggal. Meninggal. Okay. Walaupun meninggal, ingat hospice care manfaat dia 10,000. Jadi walaupun orang itu dah meninggal, 1 hari bulan 2 tu kita akan bayar juga balance. Walaupun meninggal dunia. Okey? Kita akan bayar juga hospice care tu 10,000. Okey, clear ya ini? Okey. Okey, ciri-ciri produk Baik. Untuk cancer rider, okey, dia sama macam plan asas. Okey, dari segi tempoh perlindungan minimum 5 tahun, maksimum ikut plan asas ataupun tak lebih pada usia 85 tahun. Okey, itu tempoh perlindungan. Amal perlindungan minimum 10,000, maksimum 5 kali daripada amount perlindungan asas. Okey, amount perlindungan asas tak lebih 1.5 juta. Contoh katakanlah basic dia 100,000. Jadi dia boleh ambil cancer rider ni maksimum 500,000. Okey. Kalau basic amount dia 2 juta. Rider amount ni maksimum 1.5 juta. Okay, clear ni Alright. Umur kemasukan sama macam asas, minimum 30 hari. Okey, baby pun dah boleh ambil. Maksimum pada usia 60 tahun. Okey, 60 tahun. Umur matang sehingga usia 85 tahun. Tempoh menunggu 60 hari. Kalau mereka kat 120. Tapi untuk kanser 60 hari. Okey. Tempoh survival 30 hari. Manfaat kanser tahap akhir 30 hari. So maksudnya tempoh survival ni tempoh dia untuk hidup selepas dia diagnose kanser. Okey, 30 hari. Okey, baru kita bayar amount ni lah. Okey, ini untuk basic ciri-ciri produk bagi rider kanser. Sekejap ya. Dia terkeluar lah. Sekejap ya. Okey, tu ciri-ciri produk untuk cancer rider. Okey. Cancer rider ni, okey. Dalam sama ada cancer rider, ada CI rider, ada CCIB rider. Sama juga macam accident tadi. Kalau dia nak ambil rider cancer dalam iklan sama ni semua sekali boleh, tak masalah. Okey. Dia ada 3 rider CI. Contoh dia nak ambil CI, boleh. Dia nak tambah CCIB, boleh. Dia nak tambah cancer rider pun boleh, tak ada masalah. Dengan syarat sama macam accident tadi, maksimum untuk keseluruhan coverage tu tak lebih 5 kali daripada nilai asas. Okey? Clear ni tu untuk cancer rider. Sebelum tu ada apa kata? Kita dah ke ujung-ujung ni. Ingat ya, untuk cancer rider, okey, saya repeat balik dari segi basic. Plan ni cover untuk kanser saja. Tak kisahlah apa jenis kanser. Kita akan bayar rider kanser ni pada peringkat awal sebanyak 30%. Dan lebih lagi 70% kita akan bayar apabila kanser tersebut berada di tahap akhir, end stage lah. Okay. Bagusnya plan rider ni adalah kita akan reset semula amount tersebut sekiranya claim yang pertama dalam masa 5 tahun dia tak buat apa-apa claim. Okay.
tahun ke-6 kita akan reset balik dari 100,000. Okey. Selepas tu dia ada allowance untuk rawatan RM100 sehari, maksimum RM1,000 setahun dan RM10,000 untuk sepanjang tempoh siding. Okey. Dan juga kita ada hospice care. Okey, yang ni pun bagus. Kita bagi orang yang menjaga tu amount. Okey, untuk dia punya tempoh rawat sepanjang menjaga tu lah. Tu cancer care. Okey. ADB rider. Ingat ADB? Ini pun sama, salah satu bagusnya ADB rider sebab dia ada manfaat kemalangan. Dalam dariku dia memang basic dalam iklan sama dia tak ada manfaat berganda. Ingat dia tak ada manfaat berganda macam iklan dariku. Tapi kita letakkan rider ADB ni untuk peserta sekurang-kurangnya ada manfaat berganda untuk kematian akibat kemalangan. Dan dia boleh attach dengan semua rider yang dia nak. Iklan pertama. Dia nak 3 rider yang ada dalam tu, pun boleh, tak masalah. Okey? Dan lagi satu ni kita nak promote. Ikhlas rider lah sedekah. Kalau boleh, kalau boleh kita cuba promotekan ikhlas rider ni pada kita punya prospek, pada kita punya klien. Kalau boleh kita nak wujudkan ikhlas rider ni. Kita nak sedekah kat semua orang. Okey, clear ni Okey, saya rasa itu saja. Serba sedikit untuk plan baru. Akan datang insya-Allah kalau ada masa, ada rezeki, saya akan ajar sikit plan-plan yang lain. Okey. Sebab saya tak boleh nak detailkan satu-satu, nanti tertarik panjang. Okey. So itu saja dari saya.